Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kata Allah Azza wa Jalla, Kul, katakanlah pada mereka, hatu, hadirkanlah, burhanakum, bukti, proof, in kuntum sadiqin, kalau kalian itu benar. Jadi dalam agama kita yang mulia ini, syariat Islam mengajarkan kita segala sesuatu yang kita yakini, segala sesuatu yang kita ingin lakukan, pastikanlah sesuatunya itu benar dan benarnya punya bukti, punya proof. Terutamanya lagi-lagi dalam urusan ibadah. Sebab itulah Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengamalkan satu amalan tanpa ilmu. Apa itu ilmu? Yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya sesuatu perbuatan, sesuatu keyakinan di dalam syariat Islam mesti dipastikan terlebih dahulu manakah rujukannya daripada Quran dan juga Sunnah. Kalau tidak ada dua-dua ini, mungkin ada daripada ijtihad, mungkin ada daripada kata-kata para ulama. Sebab Islam mengajarkan kita segala sesuatu punya bukti. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sampaikan Nabi SAW pernah mengatakan, kalau sesuatu itu yakni berbentuk ibadah, dilakukan tanpa ilmu, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Banyak hadis-hadis sahih Nabi mengatakan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan ditolak, reject. Jadi hati-hati dengan yang namanya ibadah. Baik, ibadah ini seperti mana yang tuan-tuan faham, dia ada yang namanya amali, yakni perbuatan kita. Kalau kita solat, ada namanya amali, rukuk, sujud, kepala dulu, lutut dulu, tangan dulu, ini amali. Ada juga yang dikatakan fi qalbi, hatinya, keyakinannya, spiritnya, terbahagi kepada dua, satu sudut praktikal, satu sudut keyakinan. Adapun yang ingin kita bincangkan pada hari ini adalah mengenai bulan yang bakal kita sambut setelah bulan ini. Bulan ini masih bulan apa, tuan-tuan? Zulhijjah. Soalan ni tak susah sangat lah, tapi boleh jawab lah. Lepas Zulhijjah, Zulkifli. Lepas Zulhijjah, Muharram. Baik. Saban tahun kita ulang perkara ini. Terlebih dahulu, tujuan kita membincangkan perkara ini, kami bukan ada tujuan untuk menyalahkan sesiapa, menunding jari kepada sesiapa, tidak. Kita hanya berbincang sekadar Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau benar apa yang kita katakan, bawakan bukti, hujah, evidence daripada apa yang kita katakan. Baik. Bila masuk bulan Muharram, bulan Muharram ini bulan 1 dalam kalender Islam. Bulan 1 dalam kalender Islam. Tidak sedikit yang memahami bulan Muharram termasuk bulan Nabi berhijrah. Betul? Hampir majoriti
yang berkeyakinan bulan Muharram bulan Nabi berhijrah. Adapun kita nak menyambut peristiwa Nabi hijrah, itu tak ada masalah. Nak kenang, nak tahu keperitan, nak tahu perjuangan Islam, itu tak ada masalah. Kita nak sambut dengan cara apa, sebahagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Cuma yang diperselisihkan sebahagian ulama keyakinan. Ni kan keyakinan kan? Keyakinan yang mengatakan Nabi berhijrah di bulan Muharram. Yang ini ada perselisihan para ulama. Bukan perselisihan, sebahagian mengatakan memang ada perselisihan bila Nabi berhijrah. Nanti kita akan bincang di episod kedua. Malam ni kita bawa cerita 2 episod lah. Satu episod sejarah di sebalik kalender Islam. Kemudian nanti insya-Allah mudah-mudahan sempat kita juga akan membincang bilakah Nabi SAW berhijrah. Kita masuk topik yang pertama dahulu. Berbicara tentang bilakah kalender Islam ini wujud. Seorang ulama tersohor dalam mazhab Syafi'i, antara kitabnya yang sangat kita kenal, Tafsir Ibnu Kathir. Ulama ni bernama Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Kathir, wafat pada tahun 774 Hijriah. Banyak kitab tafsir Quran yang dikeluarkan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Suyuti, Imam Syaukani. Kalau Asia, kitab yang bertajuk Al-Azhar, kalau tuan-tuan kenal kitab ni, Buya Hamka. Ya. Ini semua kitab-kitab tafsir Quran. Tetapi di negara kita banyak kenal tentang kitab tafsir Quran. Biasanya kitab siapa tadi? Tafsir Ibnu Kathir. Kenapa? Tafsir Ibnu Kathir dikarang oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Kathir. Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Kathir adalah seorang ulama yang scholar dia, mazhab Syafi'i. Jadi kalau dia bincang ada ayat-ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan fiqh, nanti dia akan membawakan contoh-contoh yang selari dengan mazhab Syafi'i. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir, saya rasa dah tak perlu nak diperkenalkan panjang lebar. Beliau ulama tersohor, dan karangan kitab beliau bukanlah hanya tafsir Ibnu Kathir. Betul? Banyak kitab-kitab ulama. Dia nak sampai jadi level ulama ni tuan-tuan, mereka ni mengarang kitab bukan satu, bukan dua. Kitab ya, bukan buku. Apa sebahagiannya? Apa perbezaan kitab dengan buku? Kalau buku, sekeping tu buku. Tapi kalau kitab, contoh, kalau kita melihat Al-Hafiz Al-Imam, kita ambil Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Imam kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kalau tuan-tuan merujuk dalam Al-Um, beliau ini pernah diriwayatkan mengarang 200 kitab. Satu kitab lebih kurang 7, 8 ke 10 jilid buku. Boleh faham tuan-tuan? Al-Um tu sendiri ada 11 jilid. Ini perbezaan kitab dan juga buku. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir ada satu kitab. Kitab ini berjudul Bidayah wa An-Nihayah. Kitab inilah yang kita ambil sebagai rujukan sejarah titik mula kerajaan Islam punya kalender sendiri. Diterangkan dalam beberapa riwayat, sedang duduk-duduk Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini dah masuk ke khalifahan Sayyidina Umar. Berarti Nabi SAW masih ada ke ketika itu dah wafat? Tuan-tuan, dah wafat. Sayyidina Abu Bakar dah wafat. Ini di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Sedang duduk-duduk Sayyidina Umar Al-Khattab dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir ini, datanglah sahabat-sahabat
yang membantu Saidina Umar dalam pengurusan pentadbiran kerajaan Islam waktu itu. Dan waktu itu kerajaan Islam dia punya HQ di Madinah. Kalau kita punya pusat pemerintahan negara di mana? Putrajaya. Waktu tu pusatnya di Madinah. Madinah yang sekarang ini. Sedang duduk Saidina Umar, datang yang membantu dalam pentadbiran kerajaan Islam. Dia propose dengan Saidina Umar, ya Amirul Mukminin, bagaimana pandanganmu kalau kita kerajaan Islam sekarang ini, hari ini, kita punya tahun kita sendiri macam orang Rom. Sebab waktu itu kerajaan Islam, negara Arab tidak punya tahun, tetapi bulan yang 12 tu dah ada dah. Nama bulannya dah ada, susunan bulan dia, urutannya pun dah ada. Lepas Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah, betul tak kan? Seterusnya memang dah ada. Jadi kalau orang dulu sebelum ada kalender Islam, kalau tanya sesuatu perkara ataupun sesuatu benda atau seseorang, tanya berapa usianya, ending dia mesti jatuh bulan. Faham maksud kami? Contoh, berapa umur anak ni? 3 tahun 7 bulan mesti. Sebab dia pakai bulan. Jadi diorang tahu orang ni lahir bulan bila. Boleh faham tuan-tuan? Tapi sekarang tuan-tuan, kita dah digenapkan per tahun. Kalau kita tanya seseorang umur berapa, dah berapa tahun dah beli rumah ni, ada sebut bulan sekali tak? Kita akan cakap dah lebih kurang 6 tahun. Berapa umur anak? Lebih kurang 7 tahun. Nampak tak? Sebab kita dah ada tahun, dah ada kalender. Kalender tu mewakili 12 bulan, yakni sanah 1 tahun. Yang mana ketika itu Rom memang dah in advance, dia orang sudah ada tahun, dah ada kalender. Kalender Rom namanya apa tuan-tuan? Assalamualaikum. Nampak macam khusyuk ni, nampak macam khusyuk tu yang aku risau tu, Masih 2023 masih. Kita baru 144. Sekejap lagi masuk 1445 kan. Kita 1444 tahun. Kalender Rom dah 2023 tahun gitu. Kan mereka lebih ke depan kan. Okey. Baik. Tujuan proposal ni dipropos kepada Saidina Umar adalah untuk pengurusan administration pemerintahan. Boleh faham tuan-tuan? Di wilayah pemerintahan Saidina Umar saat itu, Islam ni berkembang agak pesat. Umar, tuan-tuan kenal kan karakter Umar kan? Hantar surat, masuk Islam, tak masuk Islam, perang. Betul tak kan? Menang. Wilayah tu makin luas, makin besar. Bila wilayah kenegaraan, wilayah penaklukan mula luas, gubernur-gubernur bertambah tak? Staff government bertambah tak? Bertambah. Imam semua betul. Jadi untuk administration pentadbiran, mereka perlukan tahun supaya nanti mereka boleh letak, ni bahasa kita, kalau kita sekiranya keluar pekeliling tak ada tahun, filing system macam mana tuan-tuan? Boleh faham tak maksud kami? Dia kira bulan. Kalau kira tahun kan 2021, 2022 kan, 1441, 1442. Okay. Dia cadangkan kepada umat. Dan kalau kita tahu pun sejarah kalender-kalender di dunia ni, bukan hanya kalender Rom, bukan hanya kalender Islam. Antara kalender yang lebih senior dibandingkan kalender Islam, Cina. Okay. Lepas tu lagi Jawa ada kalender sendiri. Ada bulan Kliwon. Betul tak kan? Mana Jawa? Tak ngaku. Macam biasa. Kan betul kan? Punya tahun sendiri. Mereka ada kiraan-kiraan tahun dia. Okey. Baik. Jadi itu tujuan asal cadangan Islam punya tahun. Jelas Bila itu proposal yang diproposkan kepada Saidina Umar Al-Khattab, feedback, tanggapan Saidina Umar Al-Khattab, kata Umar Al-Khattab, cadangan yang bagus.
Tuan-tuan, Umar ni bukan senang nak setuju lah kalau bahasa kita, betul? Sahabat yang mencadangkan itu nampak Umar setuju, oh ni dah setuju, langsung dia bincang terus. Kalau setuju, ya Amirul Mukminin, kita Islam punya tahun, bila kita nak mula starting tahun 1 dalam kalender Islam. Boleh faham tak? Pertama setuju tak setuju? Dah setuju belum? Dah lah, Umar dah setuju. Bila Umar dah setuju, mula perbincangan yang kedua. Apa perbincangan keduanya? Bila kita nak start? Adakah saat waktu dipropose itu kita mula tahun sekarang ni tahun 1? Tak. Ada yang cadang tahun Nabi SAW lahir. Tak. Ada yang cadang tahun Nabi SAW wafat. Tidak. Umar reject. Kemudian ada yang cadang tahun Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Umar setuju? Setuju. Sempena pengiraan. Sekarang ni tahun Islam berapa, tuan-tuan? Ni saja tanya, sebab lepas ni mesti lupa ingatan balik. 1444, betul tak kan? Berarti bila nak mula yang 1 tu, diambil daripada sejarah Nabi, tahun Nabi hijrah. Macam mana diorang tahu tahun? Senang, tuan-tuan. Cukup 12 bulan kira setahun. Lepas tu balance berapa bulan? Itu yang jadinya sekian tahun, sekian bulan, betul? Sekarang pakai sekian bulan tak? Tak. Cuma pakai tahun, ya. InsyaAllah, tuan-tuan, okey? Masih boleh bertahan? Okey, baik. Diam tu membuatkan bingung, faham tak kan? Baik. Disebabkan Saidina Umar setuju tahun starting kiraan 1 dalam kalender Islam, tahunnya itu diambil tahun Nabi hijrah, bererti di situ diambillah penamaan nama kalender tu, kalender Hijriyah. Okey, tuan-tuan, Rom tadi nama kalendernya apa? Sebahagian mengatakan merujuk kepada Nabi Isa, tahun Nabi Isa lahir. Ada yang katakan tahun Nabi Isa wafat. Jelas, tuan-tuan? Masihi Isa ibnu Maryam, ada yang mengatakan begitu. Sebab itu juga proposal mengatakan tahun 1 dalam kalender Islam diambil daripada tahun Nabi lahir, tahun Nabi wafat, ditolak oleh Sayyidina Umar. Dia takut tasyabbuh. Ini sebahagian membincangkan begitu. Tuan-tuan, settle tak cerita tahun? Settle. Baik. Tadi tahun Islam, kiraan 1-nya bermula Nabi hijrah. Ini kalau tuan-tuan tahu, ini pakai kaedah backdated. Tuan-tuan, tuan-tuan, Nabi di Madinah berapa tahun totalnya, tuan-tuan? Ustaz, kau ngajar je boleh tak? Jangan banyak tanya. Berapa tahun, tuan-tuan? No. Okey, proceed, terima, setuju, sah. Jadi kalau katakan hari ni yang Sayyidina Umar bincang, besok keluar suratnya tu letak tahun, pertama kali letak tahun dekat pekeliling syariat Islam waktu tu. Okey, dia tak start 1, dia start berapa? 10, 12, 13, 14 macam tu. Faham tak, tuan? Sebab dia kira berundur. Okey, baik. Sebab tu sejarah, kalau kita tengok sejarah yang berlaku sebelum Nabi hijrah, kalau diambilkan tahunnya itu, kalau kita kan sebelum Masihi kan, ini sebelum Hijriyah. Sebab tu peristiwa tu berapa tahun berapa? Tahun sekian-sekian Hijriyah atau tahun sekian-sekian sebelum Hijriyah. Boleh faham, tuan-tuan? Okey. Settle, selesai tentang penetapan bila cerita pasal tahun. Bila dah ada tahun, mula usulan yang kedua. Bulan, nak pilih bulan mana pula letak nombor 1. Faham, tuan-tuan? Tuan-tuan, dalam kalender Masihi bulan 1-nya apa? Masihi Januari. Sebab itu sebahagian ulama yang agak syadid ni apa? Agak tegas.
Dia tak akan, kalau tanya bulan bila nak datang, 3 hari bulan Januari, dia kurang. Para ulama, bahkan saya pernah kena tegur dengan beberapa guru, dia kata kalau nak pakai pun Masihi 3 hari bulan, bulan 3 4 hari bulan, mana faham? Dia tak sebut pun nama bulan, dia cuma letak numbering saja. Kita cakap, contoh tuan-tuan, kalau datang nanti bulan 4, berarti bulan apa tu? April. Ulama sebahagiannya dia tak nak sebut April, dia akan sebut bulan 4. Kadang-kadang dia tegur kita, jangan sebut April, sebut bulan 4. Dia sebut macam tu. Kenapa di sini? Ini kita bincang sikit lah. Kerana kalau merujuk daripada kitab-kitab orang Rom, nama-nama bulan dalam kalender Rom daripada bulan 1 sampai bulan 6, ya, itu semua nama-nama dewa. Dewa ni maksudnya apa? Nama berhala lah. Nama Tuhan dia. Contoh tuan-tuan, bulan 1 kalender Masihi, bulan apa tuan-tuan? Januari. Singkatannya Jan. Jan ini merujuk kepada Janus. Siapa Janus ni? Satu Tuhan, satu berhala, satu dewa yang orang-orang Rom menganggap dia ini dewa yang memberi kehidupan. Simbol dia, kalau tuan-tuan tengok dalam shilling-shilling orang kuno, orang yang ada satu kepala dua muka, kalau tuan-tuan perasan. Sebab dia membawa takdir buruk dan dia juga membawa takdir baik menurut agama Rom. Okey tuan-tuan, Januari, Janus, Februari, Feb kan, dia punya singkatan kan, Februar. Ni satu dewi. Lepas tu March, Mars. Mars ni satu dewa perang. Kemudian nanti April, Aprilia. Kemudian nanti Mei, Maya Mengesta. Ini semua dewi pula. Nanti bawah-bawahnya Jun. Jun ini merujuk kepada Juno. Lepas tu nanti Julai, baru masuk nama raja diorang, Julius Caesar. Julius kan, raja. Augustus nama orang juga. Sebab tu kalau orang sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, dia tak nama Agus. Agus kan. Itu. Sebab itu. Dan ini satu keyakinan yang kadang-kadang ini iklan lah, yang kita juga kadang-kadang berhati-hati. Sebab kenapa kita kata Januari itu nama Tuhan? Macam ni tuan-tuan, cuba tengok celebration penyambutan tahun baru Masihi. Bila disambut? 31 Disember. Baik. Mereka ni tuan-tuan, kalau kita tengok orang-orang yang sambut tahun baru Masihi ni, dia ada ritual dia. Dia mula berkumpul sebelah petang. Setuju tak? Kalau dewan ataupun tempat pelaksanaan sambutan tu daripada belah petang dah penuh. Ini kita tak tuduh orang tu, ini kita cerita sejarah. Memang orang Rom 31 Disember tu, sebelum tu tuan-tuan, dalam syariat Islam hari baru bermula waktunya bila? Lepas asar masuk maghrib. Betul tak kan? Sebab tu kalau lepas maghrib, siang tadi puasa, kalau dah habis, kita lepas maghrib dah takbir. Betul tak kan? Gitu. Dah hari baru. Tapi Masihi, hari baru dia bila? Tengah malam. Okey, sejarah sebahagian mengatakan mereka ni berkumpul daripada belah petang. Jadi daripada belah petang ni, mereka melakukan satu ritual pemujaan. Dia memuja. Maksudnya apa? Semua orang-orang Rom ni keluar belah petang 31 Disember, mereka mula memuja rezeki untuk setahun ke depan dan memohon untuk benda-benda buruk yang dia tak nak di setahun ke depan. Sebab tu biasa tak kita tanya, wish tahun depan apa? Kalau sekarang wish tu ditukar jadi apa? Azam. Betul tak kan? Saya tak ada masalah yang namanya dengan azam, faham? Ini cuma bincang je. Ini cerita awal-awal ni.
Jadi mereka punya keyakinan berkumpul, maksudnya memuja apa yang dia nak tu. Tuan-tuan, ni maaf, sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita nak malam Al-Qadar, kita bangun tahajud 10 malam terakhir, kita minta tak apa yang kita nak? Betul tak kan? Dan mereka meminta, memuja, dan mereka berkeyakinan Janus akan turun ke langit bumi tepat 12 tengah malam. Jadi signal bagi mereka, tanda proposal, permintaan mereka nak rezeki, tak nak itu, tak nak ni, diterima dengan mereka mampu bertahan pemujaan daripada petang tadi sampai tengah malam. Dia mampu bertahan kat situ, faham? Lepas tu tuan-tuan tengok, bila tahun baru ada countdown tak? Ni semua buat-buat tak nak mengaku ke apa ni? Pernah pergi kan? Saya pun pernah dulu, jangan risau. Kita serupa. Lepas countdown tu nanti 3, 2, 1 masuk je tepat pukul 12, diorang bersedih ke, duduk diam ke, terkinjang-kinjang? Yang mana tuan-tuan? Terkinjang-kinjang, terkinja-kinja, sama je rupanya. Okey tuan-tuan, kenapa mereka terkinjang-kinjang? Hari ni kita kan masuk tahun baru, tiba-tiba kita happy. Tuan-tuan, orang tu gembira bersebab, betul? Yang tak ada sebab gembira tu orang mana tu? Aku tak cakap bang. Jadi kan bila 3, 2, 1 masuk pukul 12, happy celebrate. Sebab mereka berkeyakinan pemujaan mereka daripada petang tadi sudah diterima Janus. Ini sejarah lah. Ni iklan berpanjang iklannya. Balik cerita kalender kalender Hijrah. Propose, ada yang propose Syawal tak kena, Umar tak kasih. Ada propose itu tak kena, propose ini tak kena. Ada yang propose bulan Muharram, kita pilih bulan 1. Waktu itu urutan dah ada, faham tuan-tuan? Tapi tak ada mana bulan 1, bulan 2 di kalender Islam, tak ada. Propose, ada yang propose di bulan Muharram, Umar setuju. Itu pun dengan alasan orang-orang baru balik haji. Dah mula tak orang haji balik ni? Betul? Orang-orang yang balik haji, kan Nabi SAW mengatakan kalau dia melakukan haji la fusuq wala rafath, tak ada kata-kata kasar, tak ada benda-benda mengarut dia buat, tak ada maksiat dia buat, dia akan diberikan pengampunan seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Betul? Jadi kita pula yang tak pergi haji, kemarin buat korban, dosa-dosa kita diampunkan setahun sebelum dan setahun selepas. Dekat mana nak dapat tu tuan-tuan? Yang tak pergi haji dapat pengampunan dosa setahun before, setahun after. Ibadah yang mana kita buat kemarin di bulan puasa Arafah. Jadi yang tak pergi haji pun dah starting new life, yang balik haji pun new life, nak start hidup baru ni. Jadi cantik kalau kalender baru, bulan baru tu di bulan Muharram. Yang balik haji baru balik haji, yang buat ibadah kurban yang tak pergi haji dah ada ibadah-ibadah awal 10 Zulhijjah. Jadi kata Umar, sesuailah sempena orang baru balik haji, kita pun baru beribadah berhabis-habisan di 10 awal Zulhijjah. Bulan 1 kalender Islam dipilih pada bulan Muharram. Baik tuan-tuan, ini yang diterangkan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Tuan-tuan, ada cerita bila Nabi hijrah tak? Bulan mana yang kita bincang ni? Tak ada. Tuan-tuan, hati-hati. Kalender Hijriah bermula bulan Muharram. Buang kalender, tinggal Hijriah bermula bulan. Ini statement dia. Kalender Hijriah bermula Muharram. Dulu pernah tak kat sekolah kita buat game beratur 20 orang, yang first ni baca satu statement sampai yang hujung statementnya sama ke tak sama? Mula faham tak?
Sebab itu dalam Islam dikatakan kul hatu burhan. Apa makna burhan? Proof. Contohnya kalender Hijriah bermula Muharram. Buang kalender je, apa jadinya? Hijriah bermula bulan Muharram. Buang lagi, bukan Hijriah, Hijrah jadinya. Kalau Hijriah kita tahu itu nama kalender, tapi kalau Hijrah itu sunnah yang Nabi hijrah. Okey tuan-tuan, ini diam setuju atau menyampah tengok saya ke macam ni? Risau bang, risau. Jadi tak ada kait mengait Nabi berhijrah di bulan Muharram di tahun Islam. Selesai episod pertama. Baik, kita masuk episod kedua. Kemudian kita cuba bincang bilakah sebenarnya Nabi hijrah. Ada 5 minit lagi. Begini, ada seorang ulama terkenal, Saifur Rahman bin Abdillah, ataupun dia digelar Abdul Rahman Mubarakfuri, tapi nama penuhnya Saifur Rahman Abdillah. Dia lahir pada tahun 1945. Nama kitab dia tuan-tuan biasa dengar ni, Rahiq Al-Maktum. Nama kitab dia Rahiq Al-Maktum. Ini kitab sejarah. Dia menang anugerah di Mekah tahun waktu itu. Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri ni dia orang India, berasal daripada Mubarakfur. Tapi orang daripada Mubarakfur dipanggil Mubarakfuri. Orang Malaysia, kalau orang Arab, orang Mekah panggil kita apa? Malizi, betul tak kan? Orang daripada Spain, yang daripada Cordoba, dipanggil Qurtubi. Itu bid'ah. Qurtubi, biasa dengan Imam Al-Qurtubi. Kan. Jadi orang daripada Mubarakfur dipanggil Mubarakfuri. Jadi Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri. Mubarakfuri ni tempat dia datang lah. Itu macam Imam Bukhari, itu nama dia ke atau tempat dia datang? Tempat dia datang Bukhara. Imam Syafi'i diambil daripada keturunannya, atuk dia punya atuk punya atuk punya atuk punya atuk. Muhammad bin Idris bin Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, itu Imam Bukhari. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, atuk dia punya atuk. Okey, baik. Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri ni ada satu kitab tuan-tuan berujuk Rahiq Al-Maktum. Di sini kita ambil rujukan bila Nabi hijrah. Kita make it short, kita buat cepat-cepat. Dalam Rahiq Al-Maktum, pada malam 28 Safar, Nabi mula keluar berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Saya rasa kita tak cerita kenapa Nabi hijrah sebab apa. Tapi waktu tu Abu Jahal ni memang dah buat perangai, betul tak kan? Sampai kan umat Islam didera secara terbuka, betul tak kan? Bilal, tahu kan Bilal kena dera macam mana? Sumayyah tahu, kena rodok daripada dubur guna tombak sampai terhenti di jantungnya. Kemudian Yasir juga. Akhirnya Allah menurunkan wahyu untuk kita berhijrah. Dan itu dalam sunnah Nabi hijrah yang kedua. Pertama hijrah tu tak mandatory, tapi yang ke Madinah ni mandatory semua hijrah. Okey, cerita hijrah ni dahsyat, seronok tuan-tuan. Tuan-tuan tolonglah belajar, tolonglah buka, tolonglah baca. Sekarang ni semua orang ada semangat membaca, betul? Okey, baik. 28 Safar, Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar mula keluar nak berhijrah lah. Orang-orang Islam semua dah mula keluar ni, faham? Umar dah keluar. Umar waktu tu keluar macam mana? Orang semua keluar nyorok-nyorok. Umar keluar macam mana hijrah? Tak bang, Umar nak hijrah, orang semua sorok-sorok, menyorok-nyorok. Sebab itu Nabi SAW nak keluar 28 tu, line tak clear. Faham tuan-tuan? Kalau naik motor tak pakai helmet, line tak clear kat depan tu, terus ke patah balik bang? Atau berhenti dulu? Berhenti dulu mau. Faham sekali? Jadi Nabi nak ni kekangan, banyak dia punya roadblock daripada orang-orang Quraisy ni. Akhirnya Nabi menyorok dulu, betul? Di Gua Thur 3 malam. Tapi
Umar tak ada bang cerita nyorok-nyorok. Dia nak keluar tu pelik sikit lah. Orang kalau nak travel pakai baju yang easy. Dia tak, dia pakai baju besi komplit dengan helmet, hujung rambut, hujung kaki. Dia nak pergi tu, dia pergi Mekah siap announce, aku nak berhijrah. Barang siapa yang ingin ibunya memiliki anak yatim, siapa yang nak isterinya jadi janda, announce, siap tunggu. Ada yang berani bang? Tak ada. Tak ada yang berani. Dia pergi relax. Tapi tetaplah kemuliaan Saidina Abu Bakar lebih mulia. Yang mendampingi Nabi SAW, Umar ke Abu Bakar? Abu Bakar. Di sini ada kisah yang banyak. Nabi SAW 28 nak keluar, lain tak clear. Ni bahasa saya, lain tak clear. Bersembunyi dulu, relax dulu dekat Gua Thur. Berapa malam? 3 malam. Dalam tu banyak cerita ni, banyak sejarah yang tentang labah-labah lah, tentang cicak lah, tentang mana lah, suai tak suai, ada cerita yang banyak. Okey tuan-tuan, bila lain tak clear semua ni, sebahagian riwayat akhirnya Saidina Abu Bakar dan Nabi SAW ambil alternatif, tak lalu jalan utama. Boleh faham tuan-tuan? Kena cari jalan tikus, jalan belakang lah, jalan pintas, jalan cilok. Kalau mereka pakai Waze kan, jalan ni jam, cari tempat lain, dia akan masuk-masuk belakang rumah orang kan. Yang tahu waktu itu jalan tu, ada seorang orang Mekah namanya Abdullah bin Nuraiqid. Waktu tu dia belum Islam, tapi dia kerja dia memang tour guide. Jadi Abu Bakar mengupah dia nak bawa Nabi ni pergi ke Yathrib, yang nama sekali Madinah, bukan jalan utama, jalan belakang. 28, 29, 30, 3 hari. Berapa hari bulan? 1 Rabiul Awal baru Nabi keluar daripada Gua Thur. Tadi kan dah nak keluar berapa hari bulan tuan-tuan? 28 Safar. Lain tak clear, stop dulu dekat Gua Thur 3 hari. 1 Rabiul Awal baru Nabi keluar. Bila 1 Rabiul Awal Nabi keluar, dalam Rahik Al-Maktum, Nabi mengambil perjalanan ini menempuh 8 hari. Tuan-tuan, 8 hari ni tuan-tuan, ceritanya sangat-sangat interesting tuan-tuan. Wallahi. Dah tahu belum? Belum. Sebelum kena tanya, baik ambil tahu apa terjadi 8 hari ni. Nabi kena hijack. Ya, Nabi kena hijack, deal balik. Reward Nabi berapa? Dibayar balik. Banyak kes ni. 8 hari. Tuan-tuan bayangkan, Mekah Madinah 8 hari, jalan belakang betul ni, betul tak kan? Bila masuk hari ke-8 tu, Nabi keluar daripada wilayah Mekah. Contoh tuan-tuan, dari sini nak pergi Melaka, nak pergi Negeri Sembilan. Daerah pertama Negeri Sembilan yang tuan-tuan masuk apa dia? Nilai ke PD? Nilai. Dah lama tak pergi bercuti tu bang, pergilah bang. Tu yang disebut PD tu. Nilai. Jadi Nabi SAW keluar Selangor je Nilai. Betul kan? Okey, jadi Nabi keluar je Mekah, daerah pertama di Yathrib, apa namanya? Quba. Okey? Jadi Quba tu daerah pertama di wilayah Madinah. Ni 8 hari dah ni non-stop. Rehat pun untuk benda-benda penting je. Bila masuk wilayah Quba, dah bukan wilayah Mekah. Jadi Abu Jahal, dalam bahasa senang nak faham, dia berkuasa tak? Taklah, sebab Abu Jahal rajanya Mekah, betul tak kan? Itu dah di wilayah lain. Sampai di Quba, bahasanya lain dah clear ni, baru Nabi berehat 8 hari tu. Dan Nabi SAW berehat di Quba selama 4 hari. Okey, di situlah nanti ada sejarah Nabi, ada sebahagian tempat pertama sekali Nabi solat di Madinah adalah di kawasan Quba. Sebab itulah sempena tempat itu dibangunkanlah Masjid Quba. Saya pernah dulu dengar Masjid Quba ni Nabi yang buat. Habis kau bang. Betul tak kan? Ada, betul tak kan? Tak. Baik tuan-tuan, jadi sampai 8, 9, 10, 4 hari kan? 11,
12 Rabiul Awal. Ini semua tuan-tuan rujuk dalam kitab Rahik Al-Maktum. Ada sebagian riwayat selepas solat Jumaat, ba'da zuhur, macam mana lah, macam tu. Nabi mulakan perjalanan lagi. Dah rehat, dah recharge semua. Nabi mula keluar lagi, berjalan menuju ibu negeri sembilan, apa? Seremban. Faham tak kan? Daripada nilai tu mula masuk ke Seremban. Kau jangan cakap Nabi dekat Seremban. Ni contoh je ni. Faham tak? Jadi 12 Rabiul Awal dah rehat 4 hari, Nabi SAW masuk ke Yathrib tadilah, kotanya pentadbiran, ibu negerinya Madinah. Okey. Itu ada dalam kitab Rahik Al-Maktum. Ulama memang berselisih tentang bila Nabi hijrah. Beberapa tarikh. Pertama kata Nabi hijrah 28 Safar. Malam pertama dia nak keluar, dah mula nak keluar, pack nak keluar, tapi lain tak clear, stop. Betul? Ada kata 28 Safar. Ada kata 1 Rabiul Awal. Tahu kat mana 1 Rabiul Awal? Dekat Gua Thur tu. Ada kata bukan, 12 Rabiul Awal yang Nabi daripada Kuba nak masuk ke kota Madinah Yathrib tu. Jadi ulama berselisih kepada 3 tarikh ni. Sama ada Rabiul Awal, sama ada 28 Safar, kemudian 1 Rabiul Awal, ini semua di Mekah, kemudian 12 Rabiul Awal. Jadi ini perselisihan. Tuan-tuan, sekali lagi kami mengatakan kita membincangkan ini untuk mendidik umat Islam lebih berhati-hati untuk memahami, meyakini sesuatu perkara. Sekali lagi, kita tidak bertujuan nak menyalahkan sesiapa pun, tidak. Boleh ke Ustaz nak sambut Muharram tu bulan nak menyambut Nabi hijrah, mengenang, tak ada masalah, betul tak kan? Tapi kalau bulan itu yang dianggap bulan Nabi hijrah, yang tahu sejarah pastilah para ulama kurang-kurang sangat-sangat tidak bersetuju. Habis tuan-tuan, episod 1, episod 2 selesai. Baik, antara benda yang kita nak bincangkan beberapa perkara di sini. Bila masuk tahun baru nanti, kebiasaan dalam masyarakat kita ada yang namanya doa awal tahun dan doa akhir tahun. Dalam masyarakat mengenai bab awal tahun, doa awal tahun, akhir tahun, sepakat ulama atau selisih ulama, tuan-tuan? Selisih. Tuan-tuan, kita kadang-kadang harus ambil tahu dulu mana benda yang sepakat, mana benda yang selisih. Saya contoh cakap begini, tuan-tuan. Kalau sentuh isteri wuduk batal, semua ulama mazhab kata begitu atau ulama berselisih? Bersih, dah tahu kan? Umat Islam wajib solat, ulama selisih ke sepakat? Mula faham, tuan-tuan? Benda yang sepakat, benda yang selisih. Baik, doa awal tahun, akhir tahun, sepakat selisih? Selisih. Berarti yang berdoa ada hujah di sebahagian ulama, yang tak berdoa punya hujah daripada ulama. Betul? Yang tak bagusnya macam mana? Yang berdoa dia paksa yang tak berdoa berdoa juga. Bila orang tu tak nak berdoa, selalu tuduhan dibagi apa? Wahabi. Yang sebelah Wahabi ni pula, yang dituduh Wahabi, dia tuduh balik orang tu yang buat doa awal tahun akhir tahun apa? Bid'ah. Ini tuan-tuan, tak ada nak kait, tuan-tuan. Saya kata, hati-hati dengan dosa kering. Faham? Ar-Rahmat saya kata ni dosa kering. Tuan-tuan, doa awal tahun, akhir tahun tidak ada diriwayatkan dalam hadis Nabi, tidak ada diriwayatkan di dalam ayat Quran. Tapi dia mengambil kaedah hadis Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Sebahagian ulama mengambil perbuatan Nabi bila melihat hilal. Hilalnya apa? Anak bulan. Masuk bulan baru, Nabi doa minta keberkatan pada bulan baru tu. Daripada peristiwa ini, ulama, ada sebahagian ulama kata masuk tahun baru minta keberkatan. Jangan. Jadi walaupun bukan qala Allah, walaupun bukan qala Rasul, ada tak qala Imam? Ada. Dan mereka ada merujuk kepada hadis? Ada. Jadi kena terbuka. Yang nak baca doa awal tahun, akhir tahun, tafadhal, doa bebas, boleh. Yang tak nak, kau jangan sondol kawan ni bang. Betul? Dah datang masjid 3-4 ketul, lepas tu bercagah pula. Yang ini yang kita khawatir, tuan-tuan. Setan memanglah setan. Faham tak? Hati-hati. Ya?
Baik, cuma yang kami nak pesan, saya peribadi pun nak pesan pada diri saya. Dulu saya pernah dengar ni, saya duduk pergi kuliah, duduk awal maghrib awal. Mari kita sebelum maghrib kita doa awal tahun akhir tahun yang diajarkan oleh Nabi SAW. Aku duduk pening, aku salah ke aku bodoh kan? Tuan-tuan, kalau ada keyakinan doa akhir tahun awal tahun diajar Nabi, yang tuan-tuan dah pakar sejarah ni, kan dah pakar dah kan? Setuju tak setuju? Tak setuju, sebab zaman Nabi ada tak tahun Islam? Allah Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, itu dulu yang mungkin dapat kita bincangkan pada malam ini. Kesimpulannya, kita membincangkan beberapa perkara, yakni ada 3 perkara besar yang kita bincangkan. Pertama, tentang sejarah permulaan tahun Islam ataupun kalender Islam. Kalender ni merujuk kepada tahun. Kalau tahun, kalender tahun, bulan ada hari. Di kalender Islam seperti mana yang kita bincangkan, ini kesimpulannya dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir yang wafat pada tahun 774 Hijriah, bermula di zaman Saidina Umar Al-Khattab atas urusan pentadbiran kenegaraan gitu. Jadi yang dirujuk Saidina Umar dalam pembentukan kalender Islam, Rom. Jadi di sini ulama berselisih tentang sebuah hadis yang berbunyi man tashabbaha minal qaum fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu-satu kaum, maka dia akan jadi kaum tu. Di sini ulama mengatakan kalau yang ditiru itu ritual ibadah, kalau yang ditiru itu teknologi, urusan perniagaan, itu tak ada masalah. Sebab Saidina Umar pun bersetuju nak tiru Rom, betul tak kan? Ambil tahun. Berarti itu bukan tashabbuh yang sebenarnya. Jadi dibenarkan kalau meniru orang-orang non-Muslim, kafir, yang mana perkara itu bukan ada kait-mengait dengan ibadah. Okey. Kemudian tadi kita bincang kitab Syaifur Rahman Mubarakfuri tentang kitabnya Rahik Al-Maktum tentang bilakah tarikh Nabi berhijrah. Awal Nabi keluar daripada Mekah 28 Safar, bermalam di Gua Sur selama 3 malam, 1 Rabiul Awal baru bertolak. 8 hari sampai di Quba, berehat di Quba 4 hari, berarti 12 Rabiul Awal barulah Nabi SAW masuk ke kota Yathrib. Jadi ada yang mengatakan 28 Safar, ada yang mengatakan 1 Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Dan tadi juga yang terakhir kita membuat kesimpulan tentang doa awal tahun dan akhir tahun, ya. Doa awal tahun dan akhir tahun. Tuan-tuan, penutup, hanya orang yang memiliki sifat tamak yang mampu membenci orang lain. Hanya orang yang memiliki sifat tamak ketika dia membenci orang lain. Kenapa kami katakan begini? Kalau seseorang tu, contohlah saya ajak tuan ni, saya baik dengan tuan ni bertahun-tahun, tiba-tiba saya kata, tuan, besok pagi tolong datang rumah saya, boleh tak minta tolong saya ni? Oh, ustaz, tak boleh, saya ni 2-3 tahun saya kenal tuan ni, orang yang baik, tak ada masalah. Bila keinginan saya tak dipenuhi, betul, mula tak saya besoknya dah pandang lain dengan tuan ni? Contoh, jangan terasa. Sebab apa? Sebab bila kita tak dapat apa yang kita nak, mula kita meletakkan benci. Betul? Bila orang tu tak sekufu dengan kita, kita mula benci. Bila mula benci, mula menuduh, tak boleh nak please mereka, tak boleh nak beri kasih sayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mampu benci orang lain, tak lain tak bukan dalam dirinya ada sifat tamak. Dan ingat, Nabi, kalau kita lihat sifat yang dikatakan tawaduk, kan Imam Syafi'i ajar kita macam mana tawaduk. Setiap kali jumpa yang namanya makhluk manusia, make sure, pastikan dia lebih mulia daripada kita. Ini yang paling susah. Carilah apa alasan dia lebih mulia. Walaupun jumpa budak kecil, Imam Syafi'i kalau jumpa budak kecil, apa dia kata? Dia dengan aku, siapa dulu senior dalam buat dosa? Aku. Nampak tak kan? Jumpa orang senior, siapa dulu yang mengucapkan la ilaha illallah? Nampak tak kan? Ini. Jadi cara beginilah yang menyebabkan kita boleh berkasih sayang, yang boleh kita bercinta sesama umat Islam, ya. Tapi kalau sifat tamak,
dia ni tak hormat aku, sepatutnya aku mesti diginikan, betul tak kan? Sepatutnya aku mesti dibegitukan. Jadi tuan-tuan, semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa Nina tadi dia kata